Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Okey, hari ini masih lagi bersama dengan Cikgu K. Kita nak belajar tentang perimeter dan luas. Okey, jadi perimeter dengan luas ni bukan sesuatu yang baru. Kita dah belajar asas semasa darjah 4 dan darjah 5. Jadi hari ini kita fokus kepada penyelesaian masalah untuk perimeter dan luas. Okey, jadi sebelum tu kita ulang kaji sikit. Perimeter dengan luas melibatkan bentuk dua dimensi ataupun bentuk 2D sahaja. Okey, jadi daripada bentuk 2D kita boleh cari perimeter dengan cara jumlah. Maksudnya cara tambah, dan untuk luas lebih banyak menggunakan operasi darab. Okey, itu beza antara kedua-duanya. Okey, lepas ni kita akan tengoklah kita akan ulang kaji sikit satu persatu apa itu perimeter, apa itu luas. Okey. Jadi untuk bentuk dua dimensi, kita ulang kaji sikit. Ini adalah contoh-contoh bentuk dua dimensi. Kita ada segi empat, segi tiga, pentagon, heksagon, heptagon dan oktagon. Okay, tapi selalunya lah untuk perimeter dengan luas ni, kita lebih melibatkan segi tiga dan segi empat sahaja. Okey, kita jangan buang masa. Kita tengok ulang kaji sikit apa itu perimeter. Okey, jadi perimeter ni maksud dia jumlah ukuran panjang yang mengelilingi sesuatu kawasan yang tertutup. Kalau cikgu dengan anak murid cikgu selalu kata senang nak ingat, kita ingat pagar. Okey, pagar yang mengelilingi satu kawasan yang tertutup. Okey, dan cara untuk cari perimeter adalah kita mencari hasil tambah panjang semua sisi. Okay, jadi contoh dekat sini cikgu ada satu segi empat sama. Katalah setiap sisinya 5 cm. Okay, jadi cara untuk mencari perimeter kita ada dua cara. Yang pertama kita jumlahkan semua sisi di bahagian luar. Okay, ataupun kita boleh gunakan cara darab. Cara darab ni sebab apa? Sebab semua sisi dia sama. Jadi kita bolehlah guna cara darab. Okay, tapi kalau senang nak ingat, kalau kita nak senang ingat membezakan perimeter dan luas, perimeter kita tambah dan luas kita akan darab nanti. Okey, jadi perimeter kita tambah semua, kita akan dapat 20 cm. Okey, jadi tolong pastikan kita ulang kaji sikit untuk perimeter unit dia unit panjang sahaja. Okey, kalau kata luas kita ada persegi, kalau isi padu kita ada unit padu. Tapi kalau untuk perimeter dia punya unit tulis macam ni sahaja. Okey, tak ada 2 kecil ke, 3 kecil ke, 4 kecil ke, 5 kecil, tak ada. Okey, jadi sikit lagi kita tengok beberapa contoh lah. Okey, contoh yang cikgu ambil daripada buku teks kamu. Encik Zahin ingin menghias sekeliling bumbung rumahnya dengan lampu warna-warni seperti rajah yang ditunjukkan. Berapakah panjang lampu warna-warni yang diperlukan? Okay, jika 1 meter lampu berharga RM10.50, berapakah kos lampu tersebut? Okey, jadi kita tengok yang diberi adalah ukuran keliling bumbung. Ukuran keliling ni maksudnya apa? Maksudnya perimeter lah. Okey, dan kos ataupun harga 1 meter lampu ialah RM10.50. Okey, kita yang perlu dicari adalah panjang lampu warna-warni dan kosnya. Operasi tambah dan darab. Okay, jadi tambah ni maksudnya kita mencari dulu perimeter, kemudian darab ni adalah untuk mencari kos lampu ataupun kos yang perlu kita bayarlah untuk berapa meter yang kita dapat nanti. Okey, jadi daripada sini kamu tengok cara penyelesaiannya. Yang pertama, kita mencari dulu perimeter. Okey, tapi sebelum kita mencari perimeter, mestilah setiap sisi ada ukuran dia. Okey, dan kalau kamu tengok, katalah daripada sini, garisan di dalam ini tidak dikira. Sebab apa? Sebab perimeter maksudnya adalah ukuran di bahagian luar. Okey, maksudnya kalau ada apa-apa garisan ataupun ruang dekat dalam ni tidak perlu dikira. Okey, jadi berdasarkan gambar kita boleh cari setiap satu sisi yang ada. Okey, contoh 3.1 meter bertentangan. Okey, sama. 3.9 meter pun kita cari yang bertentangan. Okey, macam mana boleh dapat 4.7 meter ni? Tengok dia kata panjang sisi yang bertentangan adalah sama. Okey, jadi kalau yang bertentangan dengan itu
sama 4.7 meter. Walaupun garisan itu berhenti dekat sini, tapi kamu tengok ada lagi garisan dekat sini. Jadi kita anggap sebelah kanan ni adalah satu garisan yang panjang. Okay, 4.7 meter. Okay, jadi kita akan cari dulu perimeter untuk bumbung rumah ini. Kemudian bila dia kata 1 meter kosnya adalah RM10.50, kalau kita dapat 23.4 meter, kita akan menggunakan operasi darab RM10.50 dan kita akan dapat RM245.70. Baik, contoh yang kedua, dia kata raja di bawah menunjukkan dua bentuk P dan Q yang terdiri daripada dua segi empat tepat yang sama besar. Okay, jadi bentuk dua segi empat tepat ni daripada P dia ubah kepada bentuk Q. So soalan sekarang ni ditanya hitung perimeter dalam cm bagi bentuk Q. Okay, jadi cikgu keluarkan balik bentuk Q yang ada pada soalan. Dan pertama tadi apa? Sebelum kita cari perimeter, kita mesti mencari dulu nilai bagi setiap sisi. Okay, jadi kita cari dulu yang obvious. Yang obvious tu yang maksudnya yang senang kita nampak. Okay, jadi daripada P ni kita tahu, okay, sini 10, yang panjang ni 10. Okay, cari lagi yang 10. Okay, kita dah dapat. Kemudian daripada sini, 6 cm adalah untuk dua-dua garisan. Kalau cikgu nakkan satu garisan sahaja, kita akan bahagi dua. Bermaksud, garisan yang kecil ni, yang pendek sikit ni adalah 3 cm. Okay, jadi kita letaklah mana-mana yang obvious. 3 cm, 3 cm, 3 cm. Okay, yang tinggal adalah garisan yang cikgu warnakan warna hijau. Okay, yang ini macam mana kita nak cari? Kalau penuh 10 cm, tapi cikgu nak cari sampai sini je. Dan yang kat sini kita tahu panjang dari sampai sini ke bawah adalah 3 cm. Jadi penuh 10, kita tolak 3 cm yang kat dalam ni, maksudnya situ adalah 7 cm. Okay, jadi kita boleh cari perimeter dengan cara tambah, jumlahkan ke semua sisi. Okay, bahagian dalam tak payah sebab perimeter bermaksud ukur keliling di luar. Jadi, jawapan yang kamu akan dapat adalah 46 cm. Okey, kita teruskan dengan tajuk luas. Okey, jadi sebelum kita buat penyelesaian masalah, kita ulang kaji sikit apa benda luas ni. Jadi luas ni maksudnya adalah ukuran besar sesuatu permukaan atau kawasan. Okey, jadi kalau tadi lebih kepada sisi, sekarang ni lebih kepada permukaan. Okey, dan luas dinyatakan dalam unit persegi. Apa maksud unit persegi? Ni, dua yang kecil ni. Bila kita dah tulis unit untuk panjang, tak kisahlah milimeter ke, sentimeter ke, meter ke, kilometer ke. Untuk luas mesti ada unit persegi. Yang dua kecil ni kita sebut sebagai persegi. Okey, jadi ulang kaji macam mana kita nak mencari luas segi empat sama dan segi empat tepat. Okey, caranya sama sahaja. Kita ambil panjang, kita darabkan dengan lebar. Okey, dua-dua cara yang sama. Okey, tapi berbeza sedikit untuk segitiga. Okey, jadi segitiga, cara mencari luas adalah 1/2 ataupun separuh darab tapak dan kita darab tinggi. Kita darab tinggi ya, bukan kita darab sisi yang sengit ni. Mesti ada tapak dia dan kita mesti ada tinggi untuk segitiga tersebut. Ini 3 contoh ni. Maksudnya kalau yang pertama ni segitiga bersudut tegak tak ada masalah. Okay, sebab dah memang nampak tingginya. Okay, tapi kalau kata untuk segitiga sama sisi ataupun segitiga sama kaki, tinggi dia mesti daripada hujung bucu ni ke garisan tapak. Okay, jadi cara dia tadi cikgu ulang balik, separuh ataupun 1/2 darab tapak darab tinggi, ataupun sama je, kita darab dulu tapak dan tinggi, okay, kemudian kita bahagi dua. Sama je. Okay. Okay, kita tengok contoh penyelesaian yang berkaitan dengan luas. Okay, ini cikgu ambil daripada buku teks kamu ya. Okey, Melin menyusun beberapa kad seperti yang ditunjukkan untuk membentuk corak yang menarik. Okay, semua bentuk segitiga adalah sama saiz. Jika dia menyusun bentuk-bentuk itu menjadi corak 1 dan corak 2, kira perimeter dan luas bagi setiap corak. Berapakah beza perimeter dan luas antara kedua-dua corak tersebut?
Okey, jadi bila kamu dah nampak corak yang diberikan dan setiap daripada bentuk segitiga dan segi empat sama ni dah diberikan panjang setiap sisi, jadi kita cari dulu panjang bagi setiap sisi. Okey, jadi contoh dekat sini, dia dah bagi dah. Okey, ini semua berdasarkan dekat sini. Okey, berdasarkan apa yang dah diberi. Okey, jadi kita tengok. Okey, ini adalah panjang setiap sisi bagi corak 1 dan corak 2. Okey, selepas kita dah labelkan. Okey, jadi kalau kamu tengok untuk sebelah dalam ni, okey, sebelah dalam yang garisan-garisan belah dalam ni semua tak perlu dikira. Okey, kalau perimeter kita cuma kira di bahagian luar sahaja. Okey, sisi luar sahaja. Okey, jadi kita cari perimeter dengan cara jumlah dan kita cari luas dengan cara panjang darab lebar. Okey, sebab apa? Sebab kedua-dua corak ini adalah berbentuk segi empat sama. Okey, jadi selepas kita dah cari perimeter dan luas, okey, kamu tengok unit perimeter tak ada apa-apa, tapi unit luas ada persegi. Okey, lepas kita dah cari, kalau ikut dalam buku teks ni dia gunakan jadual untuk kita lebih nampak perimeter dan luas bagi setiap corak dan beza bermaksud operasi tolak. Okey, jadi kita boleh cari beza di antara corak 1 dan corak 2 berdasarkan perimeter dan luas. Jadi yang penting sekali kita mesti tahu perimeter itu apa dan apa itu luas. Okey, jadi kalau luas mesti guna darab. Okey, kemudian unit adalah unit persegi. Kalau di sini cm, sentimeter, maksudnya jawapan pun sentimeter persegi. Okey, jadi kat sini dia dah bagi satu rumusan lah. Beza perimeter antara corak 1 dan corak 2 ialah 8 cm. Okey, 28 tolak 20. Kemudian beza luas antara corak 1 dengan corak 2 ialah 24 cm persegi. Macam mana dia dapat? Dia tolakkan. Okey, 49 cm persegi tolak 25 cm persegi untuk dapatkan jawapan 24 cm persegi. Okey, kita tengok contoh yang kedua yang berkaitan dengan penyelesaian masalah dalam luas. Okey, jadi rajah di bawah menunjukkan rajah di bawah menunjukkan sebuah segitiga ABC dan sebuah segi empat tepat PQRS. Okey, diberi luas PQRS, maksudnya panjang darab lebar untuk bentuk ini adalah separuh daripada luas ABC. Okey, dia kata luas dia bukan kata sisi. Okey, dia kata luas PQRS adalah separuh daripada luas ABC. Jadi dia kata hitung panjang dalam sentimeter bagi PQ. Okey, jadi pertama sekali bila dia kata luas PQRS adalah separuh daripada luas ABC, kita kenalah cari dulu luas ABC. Jadi sekarang ni bentuk ABC adalah segitiga. Jadi macam mana kita nak cari luas untuk segitiga? Okey, 1/2 darab tapak. Okey, tapak dah diberi dan darab tinggi. Tinggi pun dah diberi. Kita jangan darab dengan 10 sebab 10 ni condong kan. Okey, tinggi ni mesti tegak. Okey, bersudut tegak. Jadi kita ada 1/2 darab 12 cm darab 6 cm. Okey, dekat sini kita boleh gunakan permudahkan. Okey, sama ada kamu nak katalah 2 ni kita akan jadikan 1 dengan bahagi 2. Okey, dekat sini kita boleh pilih. Okey, kamu nak bahagi 2 yang mana? Sebab tadi 2 ni bahagi 2. Jadi yang tepi ni pun kita akan bahagi 2. Tapi kita kena pilih salah satu. Kita tak boleh dua-dua ni kita nak bahagi. Tak boleh. Okey, kita pilih salah satu. Sama ada 12 cm bahagi 2 ataupun 6 cm kita bahagi 2. Okey, jadi katalah cikgu pilih 12 cm. Okey, jadi kita akan dapat 6. Okey, kemudian 6 cm darab 6 cm kita dapat 36 cm persegi. Okey, luas ABC kita dah cari. Jadi macam mana kita nak cari luas PQRS? Okey, sebab kita kena cari dulu luas PQRS untuk dapatkan panjang. Okey, jadi dia kata tadi luas PQRS adalah separuh daripada luas ABC. Okey, jadi untuk mencari luas PQRS, kita ambil separuh dan kita darabkan dengan 36 cm persegi. Okey, ataupun 36 tadi kita bahagi 2 sahaja. Okey, sama sahaja cara. Okey, jadi dekat sini kita boleh dapat
18 cm persegi untuk luas PQRS. Okay, daripada maklumat itu, barulah kita boleh cari panjang PQ. Okay, macam mana kita dapat luas PQRS? Mestilah PQ kita darabkan dengan QR. Kenapa? Sebab ini adalah panjang darab lebar. Baru kita dapat luas PQRS. Okay, ataupun kamu yang lain pun boleh. PS darab SR. Boleh juga. Okay, tapi sebab bila dia nak cari PQ, kita lebih mudahlah kita ambil PQ dengan QR sebab dah diberi CC untuk QR ni. Okay, jadi luas PQRS kita masukkan sebab tadi kita dah cari 18 cm persegi. PQ masih kita tak tahu dan QR kita masukkan nilai 4 cm. Okay, bila dah dapat ayat matematik macam ni, macam mana kita nak cari PQ sahaja? Okay, caranya apabila kita bawa 4 cm ni pergi ke 18 cm persegi. Kalau sebelah sini kanan, operasinya adalah darab. Bila kita nak bawa sekali dengan 18 cm persegi, kita ubah menjadi bahagi. Okay, jadi untuk cari PQ, ayat matematiknya adalah 18 cm persegi, kita bahagi dengan 4 cm dan bila kamu kira, kamu akan dapat 4.5 cm persegi. Jadi kalau kamu buat satu semakan, okay, 4.5 katalah dekat sini PQ, kita darabkan dengan 4 cm, kita akan dapat balik 18 cm persegi. Itu kalau kita nak buat semakan. Okey, selesai penyelesaian bagi tajuk perimeter dan luas hari ini. Cikgu harap kamu boleh faham dengan penerangan Cikgu sebentar tadi. Jadi kita berhenti dekat sini. Kita jumpa lagi dalam pembelajaran seterusnya. Terima kasih. Assalamualaikum. Jumpa lagi.